Dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang masa untuk sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengisian tentang agama Allah pada petang ini. Insya-Allah kita sambung bacaan hadis yang lepas, iaitu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga kepada manusia supaya memakan benda-benda yang halal. Sebab antara punca yang menyebabkan doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah makanan yang halal. Jadi kita lanjutkan perbincangan itu berdasarkan kepada kitab hadis 40 ini. Berkaitan dengan itu, menjelaskan ayat yang berkaitan yang disebutkan ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Kemudian diikuti dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di dua ayat ini, satu ayat memerintahkan Rasul, satu ayat memerintahkan manusia supaya makan benda yang baik. Jadi benda yang baik tadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu benda yang baik ini makanan-makanan yang halal, yang baik, ya, yang ada zat yang menjamin kesihatan kita dari sudut fizikal kita, supaya dapat kita beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita bahawa sekalian Rasul dan juga sekalian manusia, ya, disuruh makan dengan makanan yang baik, ya. Jadi bila kita makan dengan makanan yang baik, jadi badan kita akan jadi sihat, dan kesihatan itu menjaminkan ibadat kita sempurna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibadat solat, jadi dapat kita laksanakan dengan sempurna, ya, walaupun ada orang kata kemudahannya ataupun rusahnya apabila kita tak boleh berdiri, kita kena duduk. Tapi bila kita sihat, kita berdiri, dapat kita sembahyang dengan baik. Kenapa? Kerana kesihatan kita. Kerana kesihatan kita baik dengan sebab makanan kita baik. Itu. Dan dalam hal ini juga, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa diri seseorang manusia yang beriman itu hendaklah diisi dengan makanan yang baik, ya, iaitu makanan yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan makanan yang haram. Jadi kalau makanan yang haram itu, mana kata itu bukan daripada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ringkas, ya, dapat disebut di sini Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata fil jasadi minal haram fannar aula bih. Ya, maksudnya tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan manusia, dalam jasad, ya, dalam jasad kita daripada benda yang, maka neraka lebih utama. Di dalam hal ini, menurut riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabrani daripada Ibnu Abbas, katanya, pernah aku membaca di sisi Rasulullah SAW ayat ini. Apa ayatnya? Iaitu ayat yang disebutkan tadi, iaitu ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu, manusia, makanlah barang yang halal yang baik dari apa yang ada di bumi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bangun, ya, dan berkata, ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah supaya dijadikan aku orang yang diperkenankan doanya. Jadi Abu Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, dia kata kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku mohonlah kepada Allah supaya Allah jadikan aku ni orang yang
mana doa aku ni diperkenankan. Bila aku doanya, Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa aku. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, ya, sabda Nabi, ya Sa'id, atib mat'amaka takun mustajab doa, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, innal abda la yakziful luhmata harami fil jawfihi ma taqabbalu Allahu minhu amalan aw arba'ina yawman, wa aynama abdun nabata lahmuhu fi sukhtin fannaru awlabi. Maksud dia, hai Sa'id, kata sabda Nabi SAW, hai Sa'id, baguskanlah makanan engkau, nescaya engkau adalah orang yang diperkenankan permintaan. Dan demi diri Muhammad di tangannya, ini sumpah Nabi, sesungguhnya seorang hamba yang masukkan, iaitu menyuapkan sesuap makanan haram ke perutnya, tidak diterima Allah daripadanya amalan 40 hari. Dan mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka api neraka lebih layak dengan dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan kepada sabda Nabi SAW ini, maksudnya kita ditegah sungguh-sungguh untuk jangan memakan makanan yang haram, kerana ia melibatkan doa ataupun amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi doa kita. Jadi kita fahamlah di sini bahawa doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa orang yang makan makanan yang halal. Jadi kalau makanan yang haram macam disebutkan tadi, maka nerakalah lebih utama. Jadi saya ingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan sedikit pahaman kita berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat menjauhkan diri kita daripada memakan makanan yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memakan makanan yang haram ini antara punca yang menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saja yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.